Bismillah, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan semua? Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan 28 Oktober 2024. Sewaktu tuan-tuan menonton, kemungkinan besar tuan-tuan menonton pada 28 Oktober 2024. Namun tuan-tuan, ini adalah video rakaman. Saya tak boleh nak live dengan tuan-tuan sekarang sebab sewaktu tuan-tuan menonton video ini, saya berada di selatan tanah air. Saya sedang bermusafir bersama keluarga saya. Justru tuan-tuan, untuk Tadabbur Kontot 368 hari ini bercakap tentang tema masjid, saya bawakan rakaman ini supaya Tadabbur Kontot kita boleh berjalan seperti biasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Tadabbur Kontot hari ini bercakap tentang tema masjid. Jom kita recall apa kita bincang sebelum ini tentang tema masjid. Yang pertama, cahaya Allah ada di masjid-masjid Allah. Yang kedua, tanda lelaki beriman adalah dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang ketiga, lelaki berjemaah di masjid adalah wajib tanpa uzur. Yang keempat, hadirkan hati di masjid meskipun badan kita ada di tempat lain. Yang kelima, tidak tinggalkan masjid demi mendapat tambahan duniawi. Yang keenam, fungsi utama masjid adalah untuk tawaf, i'tikaf, salat. Yang ketujuh, khidmat dengan mencari ahli masjid yang menyumbang. Yang ke-8, guna segala kelebihan diri kita untuk khidmat pada masjid. Yang ke-9, dedikasikan masjid hanya untuk Allah, Allah dan Allah semata-mata. Yang ke-10, tidak menyeru kepada selain Allah di masjid Allah. Yang ke-11, jadikan Allah sebagai watak utama di masjid-masjid Allah. Yang ke-12, jangan bawa kesyirikan masuk dalam masjid Allah. Yang ke-13, jangan cemari masjid dengan muzik, lucah, lucu dan bising. Yang ke-14, masjid Allah adalah untuk segenap cabang masyarakat, segenap lapisan masyarakat. Yang ke-14, masjid bukan tempat memecah belahkan, bukan pusat memecah belahkan masyarakat. No. Yang ke-16, masjid adalah pusat masyarakat membersihkan diri. Dan yang ke-17 adalah perbincangan kita hari ini. Tuan-tuan, bantu saya komen di bawah Al-A'raf surah ke-7. Rujukan kita hari ini Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 31 dan 32. Bantu saya komen di bawah Al-A'raf surah ke-7 ayat 31 dan 32. Baik tuan-tuan, latar sedikit. Ayat 31-32 ni akan bercakap tentang pakaian. Dia akan bercakap tentang penampilan diri. Dan tuan-tuan, ayat ini, rentetan ayat ini turun adalah rentetan daripada kisah Adam dan Iblis, yang mana Adam dan Iblis lebih kurang satu muka surat sebelum ayat ni. Allah bercakap tentang Adam akhirnya tergelincir daripada syurga kerana bisikan Iblis tersebut. Lantas pakaian ataupun penampilan diri Adam dihuduhkan kerana Iblis alaihissalam, kerana Adam tergelincir daripada syurga setelah makan buah tersebut, buah larangan tersebut. Lalu pakaian syurga yang dipakai oleh Adam dan Hawa terlucut dari badannya. Ayat mudahnya, penampilan diri Adam dihuduhkan dalam syurga selepas buat kesalahan. Bercakap tentang masjid, ayat ini pula satu muka surat lepas isu Adam dan Hawa itu turun. Kita bicara Al-A'raf ayat 31 dan 32 ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya Bani Adam, wahai anak Adam." Tuan-tuan dan saya, kita anak Adam. "Khuzu zinatakum inda kulil masjid." Pakailah pakaian-pakaian kalian. Maaf, Allah tak guna perkataan pakaian. Allah guna perkataan zinah, perhiasan. Pakailah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali kalian datang ke masjid. Apa perhiasan-perhiasan yang dipakai untuk datang ke masjid? Of course lah, dengan pakaian terbaik. Pakaian terbaik adalah zinah, perhiasan. Apa maksud perhiasan? Tuan-tuan, sekadar menutup aurat itu namanya pakaian. Sekadar sehelai kain yang kita lilit keliling badan kita menutup aurat, lutut hingga ke pusat lelaki, ataupun perempuan kain yang lebih sedikit untuk menutup seluruh tubuhnya, itu namanya pakaian.
Namun tuan-tuan, kalaulah pakaian yang menutup aurat dan elok, itu namanya zina, perhiasan. Maksudnya kalaulah kita pakai pakaian yang tutup pusat hingga lutut, bahkan tak tutup sampai lutut, tutup lagi lebih sampai ke buku lali mungkin. Kemudian ada pula pakaian lain kita pakai di atas badan kita, bukan sekadar nampak bahu, nampak belakang, boleh tutup semua pakai baju elok. Mungkin baju pula boleh tangan panjang, mungkin pula boleh letak sesuatu atas kepala, mungkin yang macam-macam lah. Itu namanya perhiasan. Yang mana perhiasan itu mungkin bukan warna putih, sebab kain ni paling basic warna putih. Mungkin kita adalah harta yang lebih, pakaian kita bukan warna putih, maka itu namanya perhiasan. Yang mana mungkin pakaian kita itu dengan cotton yang terbaik, dengan kain yang mahal sedikit, itu namanya perhiasan. Dengan kita memakai bau-bauan, wangi-wangian, dengan kita mungkin memakai aksesori tambahan untuk ke masjid. Contohnya kita pakai kepiah, contohnya kita pakai serban. Saya bukan tengah cakap pasal sunnah ni, saya tengah cakap tentang perhiasan untuk datang ke masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali kalian menghampiri mana-mana masjid. Ayat mudahnya, datang ke mana-mana masjid. Datang ke masjid mesti dengan penampilan yang super, yang terbaik. Maksudnya, kalau saya berpakaian seperti ini yang biasa, ini pakaian biasa saya duduk di rumah, boleh dari segi hukum untuk saya pakai pakaian ini pergi masjid sembahyang Zuhur Asar. Namun, kalau ada daya dan upaya, tak malas, ada kesempatan, tukar baju, pakai pakaian yang lebih elok untuk pergi ke masjid. Pergi ke masjid dengan penampilan yang terbaik. Mungkin saya duduk rumah tak pakai perfume, tapi nak pergi masjid pakai deodorant dulu, pakai perfume. Boleh pergi masjid. Itu tuntutan untuk pergi masjid. Duduk rumah mungkin saya tak pakai minyak rambut sangat, rambut saya pun kerinting, tak payah bubuh minyak rambut sangat. Tapi kalau nak pergi masjid, boleh pakai minyak rambut. Tapi saya tak pakai lah, saya memang tak pakai. Tapi tak apalah, point taken. Tuan-tuan faham maksud saya. Adam dalam syurga, Allah menghiasi Adam dengan perhiasan-perhiasan yang terbaik itu. Syurga dunia kita adalah masjid, tuan-tuan. Syurga dunia kita adalah masjid, tuan-tuan. Yang mana Adam melihat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala para malaikat memuji-muji Allah dengan sujud dan juga rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang kita buat dalam masjid-masjid Allah, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, syurga dunia kita adalah masjid-masjid Allah. Maka pakai perhiasan terbaik dalam masjid-masjid Allah tersebut. Seperti mana ada dalam syurga tak dibenarkan untuk makan, dibenarkan untuk makan semakan-makannya. Namun jangan pergi dekat pokok larangan tersebut. Maka perintah seterusnya, wa kulu washrabu wala tusrifu. Nak makan dalam masjid boleh, nak minum dalam masjid boleh, tapi jangan melampau-lampau. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang melampau makan minum dalam masjid, termasuk berhias dalam masjid. Saya nak fokus pada makan minum sekejap. Tuan-tuan, seperti mana Adam telah tersilap makan dalam syurga, sehingga tersilap makan itu menyebabkan terlucut, terhinalah, terosaklah pakaian syurganya. Demikian kita dalam masjid, datang dengan pakaian yang elok dalam masjid, jangan makan dan minum yang mencemarkan perhiasan pakaian kita tu. Maksudnya, mudah kata beginilah, janganlah dalam masjid tuan-tuan makan sesuatu yang menyebabkan berbau. Lantas tuan-tuan solat dengan baju yang cantik tapi mulut bau kari, kuat bau karinya. Jangan. Terutama sekali kalau bau kari tu baru ambil dekat lobi masjid, makan kat lobi masjid tersebut. Ayat mudahnya, jangan makan sesuatu yang over lah dalam masjid tersebut. Benda-benda berkuah, yang mana benda berkuah tu akan mercik kena baju kita. Benda-benda tu jangan buat di masjid. Jangan buat di masjid. Sebab itulah ada larangan orang yang mulut berbau makan bawang datang masjid. Kalau makan bawang di rumah datang masjid tak boleh, janganlah makan bawang itu di luar masjid. Kita dekat Malaysia ni, makanan kita kebanyakannya rempahnya tinggi. Kebanyakannya ada bau-bauan. Benda-benda begitu bukanlah haram total makan di masjid. Namun tuan-tuan menghampiri waktu solat dalam keadaan biasa, makanan-makanan begitu bukanlah untuk datang, untuk diadakan dan dijamu di masjid-masjid. Maka tuan-tuan, pakai dengan penampilan diri terbaik. Dan benda yang kita makan, yang kita minum di masjid juga, jangan sampai mencemarkan penampilan diri terbaik kita tu. Jangan sampai kalau kita buka puasa di masjid, satgi masa nak sembahyang maghrib, satgi duduk belahak pula. Itu namanya over makan.
Waktu kita tarawih lagi, imam nak baca pun tiba-tiba berangin. Baca pun tiba-tiba berangin lah, tuan-tuan faham. Maka itu namanya kita telah pun tidak mengambil perhiasan terbaik kita, ataupun kita makan secara melampau, minum secara melampau. Yang mana makan dan minum secara melampau itu mengganggu pun penampilan diri kita dan mengganggu pun ibadah kita di masjid. Kita tak mau, contoh, waktu tuan-tuan tengah tarawih, ada AJK yang tengah siapkan moreh. Dekat Malaysia ni ada moreh lepas tarawih kan. Kita tak mahu 3-4 rakaat terakhir tersebut makmum duduk bau dah makanan yang sedang disediakan di belakang untuk moreh tersebut. Makanan-makanan yang mengeluarkan bau ni, tuan-tuan, dia tak sesuai untuk dihidangkan dan dijamu di masjid-masjid Allah. Yang berkuah, yang berbau, yang boleh merecik, yang mungkin lembek-lembek, yang mengotorkan tangan, sukar untuk dibasuh ni, tuan-tuan, benda-benda tak sesuai di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan adalah datang masjid dengan pakaian terbaik. Datang masjid dengan penampilan terbaik. Saya nak akhiri dengan ayat berikutnya. Allah menyebut, Man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Siapa yang nak haramkan perhiasan-perhiasan yang Allah telah keluarkan ni untuk hambanya. Wattayyibat min rizq. Siapa nak haramkan rezeki-rezeki baik yang Allah telah pun keluarkan dan bagi dekat hamba-hamba dia dekat dunia ni. Pakaian-pakaian terbaik itu Allah keluarkan. Perhiasan-perhiasan terbaik itu untuk kita. Manfaatkan untuk masjid. Rezeki-rezeki yang baik itu juga manfaatkan untuk masjid. Thayyibat, rezeki yang baik bukan bermaksud rezeki mewah. Saya nak cakap pasal makanan. Thayyibat, rezeki baik bukan bermaksud rezeki mewah. Bukan bermaksud rezeki yang mengenyangkan. Sebab dalam konteks masjid, rezeki yang baik untuk dibawa ke masjid ini yang tidak mengganggu penampilan. Wallahu alam. Tuan-tuan, kesimpulan kita hari ini, komen di bawah. Hadir ke masjid dengan penampilan diri terbaik. Hadir ke masjid dengan penampilan diri terbaik. InsyaAllah. Tuan-tuan, video ni video rakaman. Saya sekarang sedang bermusafir ke selatan. Doakan doakan permusafiran saya dengan isteri dan anak-anak. Moga-moga Allah rahmati tuan-tuan. Tuan-tuan, ini kita punya plan untuk minggu depan. Oleh sebab saya bermusafir minggu ini, program minggu depan tak ada apa sangat, tak ada berkontok macam biasa. Hari Jumaat tak ada kelas, kita rehat sekejap. Hari Ahad depan jumpa saya untuk siri syahadah. Kita nak buat satu sub siri yang baru, iaitu Al-Quran bercerita. Al-Quran bercerita yang kita nak buat ni, tuan-tuan, kita dah pernah buat 4 tahun lepas kita bermula. Maka seolah-olah nak bermula semula tapi dengan modul yang lebih padat. Ini seolah-olah kita nak mula semula Al-Quran bercerita dengan modul yang lebih padat. Yang mana kita mulakan pengenalan siri Al-Quran bercerita ni dengan 4 siri pengenalan, 4 minggu. Kita akan bicara minggu depan ini watak utama cerita-cerita Al-Quran. Berikutnya teknik pengulangan cerita-cerita Al-Quran. Berikutnya susunan plot cerita-cerita Al-Quran. Dan berikutnya perkembangan watak cerita-cerita Al-Quran. 4 subtopik dalam siri Al-Quran bercerita yang kita akan buat pada minggu depan dan mudah kata seluruh bulan ni lah, insya-Allah. Jumpa tuan-tuan pada kelas hari Ahad akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan, siapa nak ikut saya umrah musim sejuk, join lah. Nak bertolak dah ni, tuan-tuan dah lewat tadi. Kalau nak register, bukan dah lewat, dah suntuk masa dah, register secepat mungkin, insya-Allah. Layari laman tertera, hubungi saya di nombor telefon tertera. Terima kasih tuan-tuan. Siapa nak infak dekat nombor akaun yang tertera. Semoga Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-puan kerana ikuti perkongsian tadi sehingga penghujungnya. Alhamdulillah. Perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada insentif percuma di Algebra ini, hasil daripada sumbangan infak daripada orang ramai. Seandainya anda ingin turut sama menyumbang, maka salurkan sumbangan anda ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum.